Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzi khasiru anfusahum. Siapa yang berat oleh timbangan amalan kebajikan, maka mereka itulah orang yang berjaya. Siapa yang ringan timbangan amalan kebajikan, maka mereka orang yang merugikan akan diri mereka ketika hidup atas dunia. Itu ayat berkaitan dengan mizan, timbangan amalan. Ditimbang akan amalan kita. Dah kitab kita ni ditimbang akan amalan. Dia ini jumhur mufassirin lah. Kebanyakan ulama tafsir mengatakan bahawa ditimbang di sini ditimbang akan amalan. Dia dua pandangan di sini. Satu, ditimbang akan amalan baik dan jahat. Satu, ditimbang akan catatan amalan baik dan jahat. Tengok dalam kitab Faridah ditulis macam mana. Timbang amalan ke timbang catatan amalan. Dan bahawasanya segala amal mereka itu ditimbangkan di dalam mizan. Dalam kitab Faridatul Faraid. Dan bahawa segala amal juga, macam pati Faridah ni lah, ditimbang akan amalan. Ditimbang akan amalan. Setengah pandangan bukan ditimbang akan amalan, ditimbang akan catatan amalan. Dia ada dua pandangan di situ. Dia ada dua pandangan. Dia pandangan yang saya sebut tadilah, hak jumhur mufassirin, kebanyakan ulama tafsir, yang ditimbang adalah kertas amalan, catatan amalan, bukan amalan. Dalam kitab kita ni ditimbang akan amalan, yang mana amalan kita di hari akhirah Tuhan akan jadikan berjisim. Amalan kita di hari akhirah Tuhan akan jadikan berjisim, berbentuk. Mana kalau amal tu amal kebajikan, cerah amalan tu. Kalau amalan tu kejahatan, akan jadi gelap. Gelap, hitam. Hak jisim amalan tu. Ada ni. Sebab dalam kitab kita ni ditimbang akan amalan. Boleh takdim mutah. Amalan ni catatan amalan boleh. Tapi kekalkanlah timbang amalan. Sebab memang ada satu pandangan, pada masa timbang tu timbang amal. Amal baik, amal jahat. Timbang macam mana? Amal baik, amal jahat akan dijisimkan oleh Allah. Akan dijadikan bentuk oleh Allah. Amal baik cerah, amal baik ni. Amal jahat gelap. Timbang amal ni. Tanda ni. Satu pandangan tidak. Yang ditimbang adalah catatan amalan. Catatan tu. Sebab malaikat catat amal baik, catatan yang lain. Malaikat catat amal jahat, catatan yang lain. Faham tak ni? Malaikat yang mencatat baik jahat ni, malaikat akan catat amal baik pada catatan lain. Malaikat akan catat amal jahat pada catatan yang lain. Jadi pada masa mizan, pada masa timbang, maka diletak catatan kebaikan dan catatan kejahatan. Catatan baik letak belah kanan, catatan jahat letak belah kiri. Sebab mizan ni
neraca ni dia ada 2 daun. Dia panggil 2 daun 1 lidah, dia panggil. 2 daun 1 lidah. Dia ada 2 daun. Pada 2 daun ni. Dia ada lidah tengah ni. Yang mana dia punya lidah tu sebesar 7 petelangit 7 kepala bumi. Maka daun sebelah kanan letak catatan kebaikan. Daun sebelah kiri letak catatan kejahatan. Kalau timbang kertas, satu pandangan timbang amalan tu yang akan dijisimkan, akan dibentuk oleh Allah. Maka amal kebaikan yang berjisim cerah tu letak pada daun sebelah kanan. Amal kejahatan yang gelap tu letak di daun sebelah kiri. Faham tak? Tapi kita ni ditimbang akan amalan kita, bukan catatan amalan. Yang kita duk pegang selama ni macam mana? Timbang amalan ke timbang catatan amalan? Mana gitu? Ni lain ni. Satu timbang amalan, satu timbang catatan amalan. Hak kita pegang macam mana? Timbang amalan ada. Yang kita duk pegang lah. Timbang amalan ke timbang catatan amalan? Timbang amalan. Timbang amalan lah. Hak kita ni. Timbang amalan macam mana? Tuhan akan jisimkan amalan kita. Tuhan akan bentukkan. Timbang suratan amalan. Suratan. Bukan timbang amalan. Maka suratan amal kebaikan, neraca belah kanan, daun belah kanan. Suratan amalan kejahatan, neraca sebelah kiri, daun sebelah kiri. Dia gitu. Timbang-timbang ni supaya zahir. Supaya zahir. Allah Ta'ala maha mengetahui. Ada ni. Bukan kata mizan tu supaya zahir. Hisab pun sama. Bukan kata hisab. Bahkan yang malaikat duk catat kebaikan dan kejahatan tu kiraman katibin tu, roket atik belah kanan, roket atik belah kiri tu. Allah Ta'ala perintah malaikat catat. Sama juga supaya zahir. Malaikat tak payah catat. Bukan Allah mengetahui sahaja. Bukan kebaikan kejahatan berlaku. Allah buat belaka. Allah kena pada azab, Allah buat sampai masa berlaku. Bukannya Allah mengetahui. Hamba buat baik, hamba buat jahat. Bukan Allah hanya mengetahui. Bukan Allah telah menentukan pada azab hamba buat baik ataupun jahat. Sampai saat hamba buat baik, Allah yang buat hakikinya. Sampai saat hamba buat jahat, Allah buat pada hakikinya. Lepas tu, kenapa malaikat diperintah catat? Supaya zahir. Gitu je. Dia hak atas dunia lain. Hisab atas dunia, mahkamah atas dunia. Hisab atas dunia, mahkamah atas dunia. Tok hakim ke, juri ke, dah tahu mana betul mana salah. Lepas tu barulah ni kemukakan bukti begini. Ada ni. Hakim ke juri ke dah tahu belaka tu. Sama masa memutuskan hukum, betul ke salah pun dah tahu. Cuma dia pakai hukum zahir ikut kepada bukti. Atau atas dunia hak manusia jahil. Hak Tuhan ni catat lagi, hisap lagi, timbang pula biar nampak. Berat belakang bloki supaya zahir je. Bukan kata Allah tidak mengetahui, bukan. Sebab apa yang berlaku bukan Allah mengetahui saja, bukan Allah yang menentukan, bukan Allah yang melakukan.
Kalau berat kebajikan, amal tadi, dimasukkan dia akan orang yang berat kebajikan ke dalam syurga dengan kurniaan Allah. Dan kalau berat kejahatan, dimasukkan dia akan berat kejahatan ke dalam syurga dengan keadilan Allah. Berat sebelah kebaikan, berat sebelah kejahatan. Sama berat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berat sebelah kebaikan, Nabi bagi syafaat, Nabi berat pula belah kanan laginya. Berat dah kebaikan, syurga dah, tapi lapis bawah. Syafaat Nabi naik lapis yang lebih tinggi. Ada ni. Berat kebaikan syurga dah, Nabi bagi syafaat pula. Sama berat, Nabi bagi syafaat, berat belah kanan masuk syurga. Berat sebelah kejahatan masuk neraka. Orang beriman ni Nabi bagi syafaat. Kalau ikut kepada neraka tu, tempoh masa dia lama. Nabi bagi syafaat, tempoh neraka dia dipendekkan. Tu. Tak ada ni. Berat sebelah kebaikan, sama berat. Berat sebelah kejahatan, Nabi akan bagi syafaat pula. Itu dia akan bicara di hadapan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berat sebelah kebaikan, berat sebelah kejahatan. Pada masa timbang atas neraca yang ada 2 daun. Pandak ni 2 daun ni, kau panggil apa gitu? 2 ceper. Pandak ceper? Tahu ceper? Tak kenal ceper. Daun tu lah ceper panggil kan? Warna ukit payung ni. Orang panggil apa tu? Hak bulat tu panggil apa? Hak orang bubur daging tu panggil apa? Ni daun bulat ni panggil apa? Panggil ceper lah tu. Ke bahasa buku panggil apa? Panggil daun ke? Daun pun bukan bahasa buku. Daun tu duk pokok daun. Warna hijau tu daun. Ni nak bulat. Saya mengaji dia panggil daun. Biasa tu sebut ceper. Tapi kita panggil benda ni. Ni. Hak bubur daging ni, bubur daging ni. Panggil benda? Ceper. Tapi itu bukan bahasa buku. Mana orang sekolah? Panggil benda tu. Hak bulat tu panggil benda? Masa PSA bahasa Malaysia boleh markah berapa ni tak tahu. Panggil apa tu? Memanglah saya mengaji sebut daun, 2 daun dipanggil. Ceper itulah. Dulang. Panggil dulang. Ni 2 ni. Panggil dulang. Dia kalau atas dunia, dia ada 2 daun. Kalau berat belah kanan, daun belah kanan akan turun ke bawah, daun belah kiri akan naik ke atas. Dia gitulah. Berat ni, banyak pahala ni. Banyak dosa, daun sebelah kiri akan turun ke bawah, daun sebelah kanan akan naik ke atas. Pada ni. Itu timbangan atas dunia. Timbangan atas dunia, 2 daun, berat belah kanan, turun belah kanan, belah kiri naik. Pada ni. Sama berat, duduk sama tengah. Berat belah kiri, turun belah kiri, belah kanan naik. Ni. Itu timbangan atas dunia. Di hari akhirat, 2 pandangan. Satu pandangan sebagaimana timbangan atas dunia. Kalau berat sebelah kebajikan belah kanan, akan turun hak daun belah kanan. Itu satu pandangan. Satu pandangan tidak. Hak mana berat dia akan naik, hak mana ringan dia akan turun. Jadi pening sikitlah kita nak apa? Sebab dia lain daripada hak apa yang berlaku atas dunia. Dia kalau banyak amal baik ni, maka amal akan naik. Wal amalu solihu yarfa'u. Quran kata amal soleh akan mengangkat. Amal soleh mana apa ni?
Hak belah kanan ni berat kebajikan, dia akan naik ke atas. Hak berat naik. Amal kebaikan sikit sangat, tak banyak, turun ke bawah. Hak dosa banyak, dosa naik. Tu satu pandangan. Tapi payahlah tu, sebab dia ni tak sama dengan atas dunia. Jadi satu pandangan itu, bukan itu pandangan yang muktamad. Hak mana hak berat akan turun ke bawah, hak mana ringan akan naik. Berat belah kanan, mana daun belah kanan tu akan turun, nampak banyak pahala. Banyak dosa, pahala sikit, maka hak belah kiri akan turun ke bawah, hak belah kanan akan naik sebab dia ingat pahala tak banyak. Tu atas dunia. Itulah di hari akhirat atas pandangan yang muktamad. Satu pandangan tidak, jangan awak macam timbang atas dunia. Hak mana berat tu akan naik. Sebab apa ni? Tinggi ni, banyak pahala ni, naik hak banyak pahala ni. Banyak dosa. Banyak dosa, naik hak banyak dosa ni. Sebab dia berat sangat dosa ni, naik dah ke atas. Mana? Tu ulama berbeza pandangan. Mana berat kebajikan tu, dia punya daun turun ke naik. Tapi tak kira lah, janji berat kebajikan banyak pahala. Dimasukkan dia ke dalam syurga dengan kurniaan Allah. Dan kalau berat kejahatan, dimasukkan dia ke dalam neraka dengan keadilan Allah. Barulah penentuan syurga neraka. Lepas hisab, lepas mizan. Atas dunia ni kita hanya boleh sebut. Sebenarnya Quran sebut, orang buat kereta Tuhan syurga, orang buat langan Tuhan neraka. Kamu ni terbabit dengan rasuah, kamu ni neraka. Sedap kata neraka pada amalan dosa besar makan rasuah. Sebab Nabi kata ar-rashi wal murtashi finnar. Nabi kata, maknanya kalau sebut kata orang bakal masuk neraka ni, bukan orang mengajar tu nak buat pandai-pandai. Tu kata dalam FB ni pelik-pelik lah. Nabi kata ar-rashi wal murtashi finnar. Pemberi rasuah, penerima rasuah sama-sama neraka. Pemberi, penerima sama-sama neraka. Dah dia semayang bang dok tinggal, dia rasuah tu je hak kejahatan dia terbabit. Dia tak pernah curi harta orang. Kan rasuah ni kan dikatakan halal kan dia kata halal kan. Halal ni tu dia ambil rasuah, lepas tu dia minta halal pula. Halal ni halal, lepas tu berkata halal, tu kan beri tu pula. Halal, bukan dia menghalalkan rasuah. Maksudnya maksud kalau dia kira kok, jangan mu tutup di hari akhirat lah. Aku ambil duitmu ni. Sebab ambil duitmu ni, mu jadi senang. Kalau tidak, mu kena naik mahkamah ke, mu kena bayar saman ke. Kalau kena naik mahkamah, banyak habis duit. Kalau bayar saman betul benar, banyak habis duit. Nak jadi, duit tak banyak habis, pergi ke dia sikit duit. Lepas tu dia minta halal ni, makna apa ni? Jangan tuntut di hari akhirat. Gitulah, dia bukan menghalalkan rasuah. Takut ulok di hari akhirat tu. Minta halal. Dah sungguh ni minta halal. Minta rasuah itu minta halal pula. Tapi dia semayang, timbanglah pula. Tapi hak kata rasuah ni neraka, Nabi yang kata. Lepas tu neraka ke tidak? Timbang. Mana bicara bab hisab, bicara bab mizan. Satu FB tu Allah dia mengajar, tinggal semayang neraka, tinggal semayang neraka. Oh ni dak seronok dia mengajar. Tinggal semayang neraka budak seronok lagi. Hak tu memanglah neraka, tu tiang agama.
Neraka ni mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali murtad tinggal semayang. Bukan neraka, kekal neraka selama-lamanya. Ingat baik. Tinggal semayang neraka ni tu mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali tinggal semayang bukan neraka, kekal neraka selama-lamanya. Apa? Murtad kafir dah dianya. Mazhab Hambali ni macam mana pula kata murtad kafir? Tu dalam hadis, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara, Nabi kata. Siapa yang tengah sembahyang dengan sengaja, maka kafir terang-terang dah dianya. Tengah sembahyang dengan sengaja, bukan tertidur, bukan terlupa. Sengaja ni termasuk pada masa sakit. Pada masa sakit dok sembahyang, dengan sengaja tinggal sembahyang. Kan ada orang sakit kan, kita bukan sengaja tak ambil sembahyang, sakit sengaja. Yang tak sengajanya dua je, tertidur tak sedar, terlupa tak ingat. Tu dua je yang panggil tak sengaja. Sakit tinggal sembahyang sengaja, faqad kafara, sesungguhnya Nabi kata kafir dia tu. Ada ni jihara, terang-terang kafir. Kalau pakai mazhab Hambali kok, kafir itu kafir agama, bukan neraka tinggal sembahyang ni, kekal neraka selama-lamanya. Tapi mazhab Syafi'i kita, kafir di situ kafir nikmat, bukan kafir agama. Neraka tu memang neraka. Tapi nak sebutnya, orang mengajar sebut kata tinggal sembahyang neraka, tak puas hati. Ni ada FB ni, sebab sebut neraka orang tinggal sembahyang. Dan nak sebut apa? Tapi syurga ke neraka ke, hisab, mizan, syafaah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ni. Memang dia ni ahli neraka, tapi Nabi bagi syafaah, dia akan masuk syurga. Sekurang-kurangnya syafaat Nabi, tempoh masa neraka akan dipendekkan. Itu syafaat Nabi. Belum cerita lagi keampunan dan kurniaan daripada Allah. Ada ni. Belum cerita lagi kurniaan daripada Allah, keampunan daripada Allah. Allah kehendak nak ampun di padang mahsyar, Allah ampun. Ada ni. Kalau dengar gitu, rasa cerah, ada harapan. Memanglah kena mengharapkan akan rahmat keampunan Allah dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Ada rajak di situ. Tapi takut sebab Allah ampuni kepada siapa yang Allah kehendak, takut kita tak masuk. Syafaat Nabi pun sama. Ada yang Nabi boleh bagi syafaat, ada yang Nabi tak boleh bagi syafaat. Pada ni syafaat tu pertolongan lah. Nanti di hadapan dia akan pergi pada bab syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesalah berkaitan dengan mizan, timbangan amalan, siratul mustaqim, titiran sirat. Selepas daripada mizan, meniti titian sirat. Wallahu a'lam.